Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin, terima kasih banyak kerana anda sudah menonton channel YouTube saya. Hari ini saya nak bersembang, curahan hati dan perasaan. 1-2 minggu ni saya rasa tak selesa badan disebabkan ada kes yang mengganggu fikiran saya. Pada asalnya, saya ni kalau ada perkara kebenaran, kebaikan, ada benda yang bagi manfaat kepada masyarakat yang saya ada kemampuan untuk memberitahu kepada mereka, kepada masyarakat, saya akan usaha. Saya masuk kat Facebook, tulis dekat Facebook, masuk video, buat video dan sebagainya. Tapi 1-2 minggu ni ada satu perkara kebenaran yang saya dapat, tapi saya rasa begitu pahit dalam hati saya. Iaitu berkaitan tentang orang di belakang ini. Tengok siapa. Ini. Orang di belakang ini. Orang di belakang ini saya kenal. Saya tahu dia pun mungkin mengenali saya. Dia pun kenal saya. Banyak program yang saya sertai bersama dengan beliau. Saya kenal orang ini. Saya sangat kenal dia. Dan saya tahu dia orang yang soleh, orang yang baik. Kerja-kerja yang dia lakukan adalah kerja-kerja kebaikan. Semata-mata mahu menyelamatkan ummah. Itu. Tapi masalahnya, orang yang di belakang ini adalah orang yang sama yang beberapa minggu lepas dia disebutkan sebagai seorang doktor yang menentang COVID-19. Menentang vaksin. Saya tahu memang dia menentang vaksin, dia mungkin anti vaksin kot, ataupun yang jelas dia memang tak akan cucuk vaksin lah. Dan dia kempen ke arah itu dan kita nampak ramai orang juga terpengaruh. Tapi yang menariknya, beberapa minggu lepas saya buat satu video berkaitan tentang Ustaz Zainul Asri. Yang mana Ustaz Zainul Asri ni dia quote, dia kata ada seorang doktor perubatan, bukan doktor falsafah. Doktor Nur Azman. Dia sebutkan tentang vaksin ni boleh jadi muka herot dan sebagainya. Saya kata, dalam video tu saya kata, boleh cek video saya. Saya kata video tu, kita tak kenal siapa Doktor Nur Azman ni. Kemudian, ada seorang budak, dia ni geng Ustaz Zainul Asri lah. Mungkin pelajar dia pun, saya tak pasti. Tapi dia buat dia buat banyak video berkaitan Wahabi dan sebagainya lah. Dia keluarkan video Dr. Nur Azman yang defend kenyataan daripada Ustaz Zainul Asri. Saya tengok video tu. Kebetulan saya tengok video tu. Tengok ini Nur Azman yang saya kenal. Ini Nur Azman yang saya kenal. Sekali imbas pun saya tahu memang dia. Memang dia tahu. Inilah Dr. Nur Azman yang dia sebutkan. Saya kenal tokoh ini, orang yang baik. Bahkan saya ingat dia pernah dapat anugerah tokoh Negeri Selangor ke mana, saya tak pasti. Tapi dia ada buat Lifeline for Gaza tu, Lifeline for Gaza tahun 2010 ke 2009 macam tu. Dia pergi, dan dia pernah kena tangkap dengan Zionis dan sebagainya lah. Memang kerja-kerja berkaitan tentang Palestin. Memang dia memang power lah, memang bahagian dia lah. Tapi cuma bila dia dikatakan sebagai rujukan untuk anti-vaksin, saya terkejut. Saya pun tanyalah kawan-kawan saya. Tidak disebutkan nama lah. Ada seorang tu dia kata, di mesej saya dia kata, ini Nur Azman Syamsuddin ke? Saya kata, iyalah betul lah yang tu lah. Dia tanya saya, bila dia dapat doktor? Dia ambil biomedical engineering. Dia bukan doktor perubatan. Saya tahu memang dia bukan doktor perubatan. Tapi, saya tak tahu dia ni dalam bidang biomedical engineering. Dan saya tak tahu dia tak dapat doktor lagi. Seorang kawan saya kata, dia bagi tahu dekat saya, Brother Nur Azman ni pernah mesej ataupun pernah sembang dengan kawan saya ni. Tanya nak sambung PhD pengajian Islam di UM. Itu membawa maksud dia belum ada PhD lagi. Dan kita kena tahu biomedical engineering yang dia ambil sebelum ni tidak membawa gelar doktor. Biomedical engineering ni macam mana? Apa perkara yang diorang belajar? Secara umum lah. Secara umumnya, diorang belajar buat device, buat peralatan
bagi mudah doktor. Contoh, doktor nak ambil kebetulan kanser yang sangat kecil. Maka dibuatlah satu device, satu peralatan, satu mesin untuk nak ambil barang tu. Siapa yang buat tu? Ni orang yang ada pelajaran biomedical engineering. Dia tak bawa gelaran doktor. Nak bawa gelaran doktor, dia kena ada PhD, baru dia boleh jadi doktor. Tapi dia bukan doktor. Ada kawan saya kata, dia nak sambung UIA tapi tak habis. Berkaitan tentang PhD, maksudnya dia nak sambung PhD tapi tak habis belajar. Pelik, kenapa dia masih menggunakan gelaran doktor? Saya minta maaf jika dia telah ada gelaran doktor itu. Tapi jika dia ada gelaran doktor itu, tolong maklumkan. Awak ambil PhD daripada mana? Kalaulah contoh, betul awak adalah doktor perubatan, seperti mana dakwah. Saya ingat orang silap faham lah. Dikata dia doktor perubatan. Dia bukan doktor perubatan. Tapi kalau betul dia doktor perubatan, tunjukkan bukti mana awak doktor perubatan. Awak ambil daripada mana? Tapi kalau bukan doktor perubatan, awak doktor falsafah. Dan awak gunakan nama tu. Saya tengok page-page yang digunakan, grup-grup yang digunakan, Ustaz Doktor. Pakai nama Ustaz, pakai nama Doktor. Saya tak tahu background pengajian Islam, saya tak tahu. Saya memang tak tahu, minta maaf, saya memang tak tahu. Sehingga dia memakai gelaran Ustaz, saya tak tahu. Tapi gelaran Doktor saya tahu daripada kawan-kawan saya bahawa dia tidak ada kelayakan itu lagi. Jadi bagaimana dia menggunakan Ustaz Doktor di dalam Facebook? Saya rasa pahit sikit sebab ini orang yang saya kenal. Bukan saya tak kenal. Tapi tidak kenal rapat lah. Tapi program-program tu saya selalu ikut dia. Anak dia saya pernah ajar. Saya pernah mengajar anak dia waktu saya mengajar di satu sekolah dulu. Jadi saya kenal lah dia ni. Saya kenal sungguh lah tokoh ni. Jadi tak patut begitu. Rasa masam, rasa sedih, rasa perit nak sebut kat orang. Tapi kena sebut jugalah. Melainkan ada bantahan daripada individu yang saya sebutkan ini. Ada bantahan. Dia kata, contoh dia kata, okay, saya ada kedoktoran. Ada bidang kedoktoran yang saya ambil. Lain cerita lah. Saya akan tarik kenyataan saya. Ataupun dia kata, saya dapat PhD daripada sekian-sekian tempat. Saya akan tarik kenyataan saya. 24 jam, saya akan tarik kenyataan saya terus. Saya terpaksa juga bagi tahu. Dalam keadaan saya berat hati, saya tak tahu macam mana nak sebut kepada orang. Tapi saya nak sebut juga bahawa orang di belakang kita ini, dia bukan dalam bahagian perubatan. Dia tidak ada doktor. Walaupun dalam page dan grup dia guna nama Ustaz Doktor. Jadi bukan maksud, tokoh ni tak betul, so semua orang kena jadi pro-vaksin. Bukan, ni saya bukan isu pasal pro-vaksin atau anti-vaksin. Bukan isu tu. Saya nak kena tegas, bukan sungguh-sungguh. Pandangan dia kalau orang nak pakai pun, contohnya, dia sama pendapat dengan Bruno Azman ni. Silakan, tak ada masalah. Tapi cumanya nak kata dia sebagai rujukan, itu tak tepat lah. Beliau bukanlah satu tokoh yang patut dijadikan rujukan dalam bahagian vaksin. Maksudnya, nak disandarkan dia dalam kategori doktor perubatan. Dia bukan doktor perubatan. Dia bahagian dia biomedical engineering. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Saya nak jelaskan bukan saya nak iri hati kepada siapa-siapa. Bukan saya sakit hati kepada siapa-siapa. Tapi ini hanyalah curhatan. Ini hanyalah curahan hati dan perasaan. Nak diluah mati anak, nak ditelan mati bapak. Kan? Macam itulah keadaan dia. Wallahu ta'ala alam. Saya minta maaf banyak jika saya menggunakan hati siapa-siapa. Moga-moga sedikit perkongsian saya ini dapat memberi kebaikan di dunia dan juga di hari akhirat buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.